Ya, Amir tu kejadian dan saya host anda iaitu Amir Haikal lah. Jadi itulah nama saya lah. Okay. Dan nama channel ni Amir Teku Channel lah. Biasanya aku akan membahas sedikit info tentang Ultraman Deca. Jadi Ultraman Deca adalah Ultraman terbaru di tahun 2022 ini, iaitu Ultraman selepas Ultraman Trigger lah. Dan dia boleh dikatakan new generation Dyna lah. Jadi sebelum ni kan Trigger kan new generation 3. Jadi kali ni Deca new generation Dyna. Jadi ya, sebenarnya Subaraya dah reveal dah berapa minggu lepas. Semuanya aku tak bahas lagi kerana masih lagi belum cukup info yang boleh aku sampaikan. Tapi sekarang dah cukup info, jadi aku dah boleh sampaikan pada korang lah. Okay. Jadi sebelum aku mulakan video ni, korang subscribe, tekan button like banyak-banyak dan share kepada kawan-kawan kalian nak Teku Sasu, dan supaya subscribe channel aku lah, supaya channel boleh berkembang suatu hari nanti, insyaAllah. Jadi dah berapa hari dah lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Jadi dalam hari Ahad bulan Ramadan. Hari ni hari apa? Hari Khamis kan, Jumaat satu. Dari macam dari dua hari setengah lagi macam tu lah untuk masuk bulan Ramadan lah. Jadi aku nak ucapkan selamat berpuasa nantilah. Okay. Jadi mari kita membahas teaser pertama Ultraman Deca lah. Jadi mari kita mulakan. Let's go. Okey, ini adalah teaser pertama Ultraman Deca yang berukuran ataupun minit dia dalam 2 minit 31 saat lah. Jadi korang dah boleh tengok lah teaser ni di channel Ultraman Official, iaitu Subaraya Production sendiri di YouTube. Korang search je Ultraman Official, akan ada lah channel ni lah. Jadi mari kita mulakan lah. Jadi sebenarnya aku ni stop video, cuma aku akan cover lah dia dengan gambar-gambar yang aku dah ambil dari berbagai website ni lah. Jadi mari kita mulakan. Jom kita start teaser dia. Okay, ni pertama ni ada tulisan 25 tahun anniversary, sempena dengan 25 tahun anniversary Ultraman Dyna lah kan. Pada tahun 1997 tak silap saya. Lepas tu di sini ditulis apa tak? Dan sini ada Ultraman 3. Okay, Ultraman 3. Ada Ultraman Dyna juga, dan ada Ultraman Trigger lah. Trigger tu sebelum Ultraman Deca lah. Dia macam dua ruang dimensi gitu kan. Dan ni ada tahun 2022. Jutaan 2022. Okey, di sini kalau tengok ada baju Guard Select. Jadi pasukan dia Ultraman Deca ni masih lagi nama Guard Select lah kan. Kalau 3 dengan Dyna kan Guard Select dengan Guards biasa dengan Super Guards lah. Tapi kali ni masih lagi Guard Select, bukan Super Guard Select, tapi masih lagi Guard Select lah. Jadi kostum korang kalau tengok warna je hampir iras dengan kostum di Ultraman Dyna. Cuma dia berwarna apa? Cuma dia kelabu dan juga orange macam tu lah. Di sini ada Guards Falcon, pesawat yang digunakan oleh di Ultraman Trigger, yang Imari Nanase yang kontrol pesawat ni. Lepas juga di sini ada macam apa tak pesawat Ultraman Trigger ni, lupa nama dia. Aku memang lupa lah. Okey, di sini ada main character kita. Okey. Main character Ultraman Deca lah untuk kita tahun ni lah. Sebelum ni kan kita ada Kengo Terasaka aka Kamen Rider lagi. Ultraman Kengo Manaka. Kali ni dia ada tak aku baca nama dia. Hiroki Matsumoto lah. Jadi nama aktor dia lah Hiroki Matsumoto. Jadi dia akan membawa watak sebagai Asumi sebagai Asumi Kanata Asumi lah. Jadi kalau korang tengok nama dia memang hampir sama dengan Asuka lah. Kalau Asuka kan, kalau korang boleh tahu kan, Shin Asuka lah. Shin Asuka kan, kali ni dia bukan Shin Asumi tapi tapi Asumi Kanata lah kan. Maksud dia Asumi Kanata lah. Asumi Asuka. Kat Kengo kan Daigo. Hampir sama lah kan, macam tu lah dua-dua dia lah. Jadi nama karakter ni lah korang akan melihat sampai tahun depan lah, nama Asumi Kanata ni lah. Jadi kalau korang boleh tengok wajah dia tu memang baby face. Tapi bagi aku kalau ikut dari segi handsome lah, ni kita bincang dari segi handsome lah. Bukan dari segi karakter tapi dari segi handsome. Dari segi wajah aku lebih pilih Kengo lah. Tapi kalau dari segi lakonan dia, aku tak tahu mana yang lagi hebat kan. Kalau Kengo lakonan dia macam apa lagi tu kan. Tapi kalau dari segi muka aku pilih Kengo kan. Tapi kalau dari segi
Berlakonan kita akan tunggu je lah kan. Dan baru ni rumor dah keluar. Rumor sebelum ni dah keluar, sebelum teaser ni keluar. Rumor sebelum ni pernah kata yang main karakter akan adalah detektif. Tapi tak tahu lah main karakter kali ni adalah detektif ataupun tidak lah kan. Jadi mari kita tengok apa lah. Macam kad dia punya buckle lah untuk simpan lah, untuk simpan kad dia lah. Macam Oak kan dia punya ada kan, dia punya buckle untuk kita simpan kad Oak lah. Kali ni dia pun sama juga, hampir sama lebih kurang lah, cuma kali ni kena buka macam tu. Kalau Oak kan kita kena seret ke tepi kan, tapi kali ni dia kena buka lah. Di situ nampak macam ada color timer Ultraman Decker lah di kad tu lah. Lepas tu kalau korang tengok Asumi Karata ni sudah pegang kad Ultraman Ultraman Decker dia lah. Jadi kalau korang tengok kad dia sebiji macam kad gambar Rising. Kad yang duk main Ultraman Fusion Fight dekat tempat game, dekat mana-mana pasar raya, mana-mana mall lah. Sama je macam kad tu lah. Jadi sebelum aku beritahu apa dia gimmick ataupun collectible item untuk Decker ni adalah kad kan. Sebelum ni gimmick untuk trigger kan adalah guards hyperkey kan, macam hyperkey macam flashback pula, macam flash disk macam tu lah. Kali ni macam kad, jadi memang confirm dah tak ada elektronik, hanya kad biasa je tapi korang jangan bagi hilang lah kad ni. Kalau korang belilah, takut mungkin kad ni akan jadi kad yang penting lah untuk rubah di Decker lah. Di sini dia kalau kalian tengok dia macam masukkan kad jadi nama kad tu adalah Ultra Dimension Card, dimensi Ultra Dimensi Card, Dimension Card macam tu. Tadi dia masukkan dia punya alat perubahan dia, iaitu nama alat perubahan kali ni adalah Ultra Deflasher. Jadi sebelum ni kan Deflasher, mirip yang Ultraman Dana punya. Sekarang ni nama dia adalah Deflasher lah. Dan kalau kalian tengok dia sudah membuat henshin lah, dia macam pose lah, nak buat gaya lah. Macam apa, dan tanduk tanduk yang ada di Deflasher tu keluar lah macam Ultraman Dyna lah kan. Tanduk Ultraman Dyna kan kita kena buat macam tu, lepas tu kita tekan button baru tanduk dia keluar, baru dia boleh tukar di Dyna. Kali ni macam tu juga, tapi dia gimmick dia lain lah kan. Dan bagi aku gimmick dia simple dan tak banyak sangat lah kita perlu buat lah. Sikit je gimmick dia, masukkan kad, tarik, buat gaya sikit, keluar tanduk kan, senang Jadi bagi aku gimmick dia memang kreatif lah untuk. Jadi tahniahlah Suburaya kerana telah pilih gimmick yang kreatif lah. Memang kreatif gila, aku tak expect pun kad tu boleh masuk dekat situ, lepas tu tarik dan keluar bunyi kan. Aku memang aku tak expect. Aku expect kad tu boleh scan ke ataupun boleh macam tak cenggu lah, macam slide terkit macam tu lah. Tapi kali ni dia boleh masuk lah, memang kreatif gila lah Suburaya untuk tahun ni lah. Lepas tu dia sedang buat Kagayaki apa lama entah, cahaya aku rasa apa lah. Lepas tu dia cakap Ultraman Tekka, tapi kenapa suara dia macam tu kan, macam apa lagi kalau kau boleh tengok dengar macam orang tak cukup makan lagi suara dia Tekka kan. Lepas tu dia akan letak di kepala dia lah, bila dia tekan button tu kita letak di kepala lah kan. Aku rasa macam tu lah. Lepas tu keluar cahaya dan inilah dia Ultraman Decker lah. Kalau kau tengok dia berada di galaksi, kalau boleh tengok dia macam berada di galaksi. Dan ni adalah tampakan belakang Ultraman Decker, dan ni adalah tampakan depan Ultraman Decker lah. Jadi form dia semua sama macam Ultraman Dyna, Flash, Strong, Miracle sama macam 3 dengan Trigger kan. Sky, Multi dengan Power kan, ni pun sama, Flash, Miracle dan juga Strong lah. Jadi basic form dia akan bernama Kamen Rider lagi. Tadi aku dah sebut dah Kamen Rider kan. Ultraman Decker Flash type. Aku tak tahu lah ada type ke, tapi aku akan tulis Kamen Ultraman Decker Flash je lah kan. Ultraman Decker Flash lah, macam tu lah kan. Kat sini kalau korang tengok ada kad dia ataupun kad dia lah, Ultra Dimension Card Ultraman Decker Flash. Jadi kad dia berwarna cantik, kad dia bagi aku suka bentuk kad dia lah. Di sini kalau tengok ada body Kamen Rider lagi apa, aku asyik ingat Kamen Rider je. Ada body Ultraman Decker lah. Kalau tengok Ultraman Decker ni body dia, design dia macam tak simetri kan. Kalau korang tahu design tak simetri tu macam design tu sebelah design lain, sebelah lagi design lain, macam tu lah kan design dia. Dan yang uniknya dia Ultraman Decker ni, color timer dia berada di belah samping ataupun belah kiri dia lah. Sebelum ni Ultraman dah mainstream kadang-kadang dengan color timer di tengah.
Kali ni Ultraman kedua yang berada di Ultraman kedua yang kali pertama dia berada di belah kiri. Pertama kan ada Ultraman Nice, tapi Ultraman Nice tu dia bukan macam series yang betul-betul series. Dia macam Ultraman Nice tu macam iklan je lah, untuk iklan je lah. Tapi kali ni betul-betul lah. Jadi Ultraman kedua lah yang kali pertama di samping lah. Bagi aku okey juga. Bagi aku tak ada masalah jugalah color timer berada di tepi kan. Tapi kita ni dah terbiasa dengan color timer di tengah, jadi rasa macam agak macam tak selesa sikit lah berada di tepi lah. Tapi bila lama-lama tengok mungkin akan selesa lah kan. Tapi bila kali pertama tengok mungkin tak selesa lagi lah kan. Jadi sekarang tengok kalau tengok corak dia tu macam ada bintang galaksi kan. Galaksi macam ada galaksi lah yang berada di angkasa lepas tu, macam crossover lah. Dan tu lah kekurangan bagi aku, yang betul-betul kekurangan lah. Kerana nampak macam bintang galaksi tu macam kalau korang dah lalui zaman crossover, korang akan faham lah benda ni kan macam mana kan. Macam tak nak kata apa, macam ganggu sikit lah dia punya corak galaksi tu kan. Di sini kalau korang tengok ada tangan belah kiri dia. Kalau korang tengok tangan belah kiri dia ada armor dia tu macam Zero. Kalau korang tengok Zero dengan Seven kan macam ada armor di body dengan bahu belah kiri dengan belah kanan kan. Di sini dia ada juga macam ada sisik-sisik ikan macam tu kan. Tapi kali ni dia sisik-sisik ikan dia macam besar. Zero tu dia macam kecil-kecil sikit, dia macam besar. Dan bagi aku okey, armor dia bagi aku okey lah kan. Okey armor dia macam Ksatria, macam kalau kan nak memanahkan, kalau kau tahu kan, nak memanahkan dia macam kena ada dia punya sarung tangan belah kiri punya untuk memanahkan, macam tu lah kira-kira dia. Dan ini adalah kaki dia bagi aku tak ada apa-apa yang letak armor apa pun, memang tak ada, cuma dia biar kosong macam ni sajalah. Sini ada tapakkan belakang dia pun sama juga. Belakang dia tuan, belah kiri saja yang ada armor, belakang belah kanan tak ada, belakang belah kiri saja ada. Kalau korang tengok bahu sampai belakang belah kiri kan, belah kanan je tak ada kan. Bagi aku konsep yang boleh tahan lah. Jadi kalau tengok color timer dia ataupun helm dia, jadi kalau kalian tengok design helmet dia, kepala dia sebiji macam Dyna. Serius, aku tak tipu lah, sebiji macam Dyna. Okey, yang jadi perbezaan dia dengan Dyna bukan repaint je adik-adik, bukan repaint, tapi dia macam Dyna. Cuma yang perbezaan dia antara dia adalah kalau korang tengok tanduk dia kalau segi corak belakang tanduk dia, Dyna tu dia macam lain sikit kan. Kalau Decker ni macam lain sikit. Korang tengok sendirilah, korang boleh beza sendirilah macam mana perbezaan antara kepala Dyna dengan Decker lah. Dan di situ dia macam ada lampu juga di color timer dia, di kepala dia tu, dan ada corak galaksi juga lah di situ kan. Corak galaksi tu pun bagi aku juga ganggu juga di situ, dia mengganggukan juga lah di situ lah. Tapi bagi aku no complain juga lah, tapi bagi aku ganggu juga lah. Lepas tu ni sini ada ni wujud dia lah kan. Bagi aku nampak style dia. Jadi macam mana korang boleh komen apa nampak korang tentang design Ultraman Decker ni. Bagi aku ya cukup okey lah design dia ni. Mirip macam Dyna lah, nampak sangat lah new generation Dyna lah kan. Kalau 3 dengan Trigger kan mirip, cuma Trigger tu lebih macam diperbaharui dari 3 lah kan. Dyna dengan Decker ni macam sama juga, tapi macam Dyna yang pakai armor macam sama kan. Trigger dengan 3 kan lain. 3 dengan Trigger kan macam Trigger yang diperbaharui lagi kan. Yang ni Dyna ni, yang case Dyna dengan Decker ni lebihnya macam Dyna yang pakai armor lah. Padahal dia Decker tapi sebiji macam Dyna yang pakai armor, macam tu lah case dia, pendapat aku je lah kan. Okey, lepas tu ni ada nama dia Ultraman Decker Flash Tag, tak silap aku lah. Aku tak tahu lah nama dia panggil apa, tag ke form ke apa kan. Dan kalau tengok di tangan belah kanan dia tu memang tak ada apa-apa, memang tak ada armor, memang kosong, biar kosong macam tu je. Lepas tu ni ada cut strong, aku panggil strong tag lah. So cut Ultraman Decker strong, jadi form kedua dia macam Ultraman Dyna strong lah. Jadi okey, di sini penampakan bahagian belakang Dyna strong Decker strong. Bagi aku wow, nampaknya gahar lah. Dan belakang tu dia macam ada armor kan tadi kan belakang tadi Decker kan dia tak ada armor kan.
belakang belah kiri je ada armor, tapi belakang belah kanan tak ada armor. Tapi kali ni ada, cuma di bahu je lah yang tak ada kan. Armor dia tu nampak macam warna oren belakang tu. Sini kalau korang tengok corak kepala Ultraman Daika Strong, dia macam, dia bukan galaksi, dia lebih macam ke api, letusan api macam tu lah kan. Bagi aku okey je letusan api tu. Dan corak kepala dia pun berubah. Kalau kau boleh perasan memang berubah lah, macam trigger lah kan. Multi ke power ke sky berubah semualah corak kepala dia tu. Macam ni pun berubah. Tanduk still sama ke hadapan, macam tanduk ke hadapan still sama, cuma corak kepala dia tu berubah lah kan, macam jadi lain lah. Lepas tu dia tinggal, kalau tengok color timer dia still macam tu juga di situ, cuma ada corak warna oren lah yang boleh melambangkan strong lah, strong. Jadi dari sini kalau korang boleh tengok armor belah kiri dia tu nampak macam kesatria ataupun pahlawan-pahlawan zaman dulu yang pakai zero. Yang macam kalau tengok cerita Inggeris, kalau main dekat bab-bab perang ni, korang boleh nampak lah macam tu lah. Aku tak tahu nak cerita macam mana, tapi memang okey lah. Jadi perpaduan, jadi dia belakang, dia belah kanan. Jadi kalau korang boleh tengok belakang dia nampak macam ada armor belah oren lah kan. Jadi kalau tengok armor belah oren tu lah. Jadi kalau tengok seterusnya di kaki belah kanan dia ada armor. Kalau korang tengok macam ditambahkan pada hujung kaki dia, dan juga dengan dia punya lutut lah. Kalau tengok armor dia tu kan warna gold kan. Sebelum ni kan flash, bagi aku tak ada flash memang tak ada aku rasa. Kaki belah kiri tu sumpah nampak macam strong, Ultraman Cosmos Corona kan. Ini kalau korang tengok adalah Ultraman Daika strong lah. Jadi perpaduan warna dari Ultraman Daika strong ni adalah warna lebih ke warna merah, putih, silver, merah, silver, gold, dan juga warna orange lah. Orange tu lebih ke metalik lah kan, macam tu lah kan. Dari situ dia macam menahan serangan, macam ada serangan, lepas tu sedang menahan dan dah kan tu. Lepas tu tengok ada, atau boleh dikatakan gaya dia kalau dia nak sebelum bertarung lah, macam tu lah gaya dia. Dan bagi aku memang nampak gahar lah kan. Citizen Ultraman Daika Miracle strong ni lah. Aku lupa komen lah untuk flash tadi lah. Untuk design Daika flash tadi sebiji macam Dyna. Sebiji macam Dyna. Bagi aku first aku tengok tu masa sebelum dia orang reveal Daika flash, aku ingat ini macam upgrade form Dyna. Memang sebiji macam Dyna, tapi macam Dyna pakai armor kan. Dan warna dia pun semua sama macam Dyna kan. Cuma warna armor tu Dyna jarang ada lah. Ada di macam 3 lah kan. Dia ada warna merah, ada silver, biru dia tu bukan biru tu bukan biru muda lah, tapi biru lebih ke warna cian-cian macam tu lah. Jadi sebiji macam Dyna lah, tapi okey lah. Seterusnya kalau kita tengok ke Ultraman Daika Miracle. Di sini kalau tengok kat dia handsome kan. Di sini belakang dia pun handsome juga. Kalau nak tengok di situ belakang dia armor dia pun ada juga. Di belah kanan pun ada, tapi sekerat je tak sampai ke bahu. Sekerat je dah kecil je sampai ke bahu lah kan. Armor belakang dia tu kalau kalian tengok ada warna biru. Biru tu biru lebih ke metalik, dengan ada warna gold lah kan. Lepas tu tengok adalah corak kepala dia. Yang ni aku paling suka. Aku paling suka corak kepala yang ni. Yang ni memang aku suka gila-gila lah warna corak dia tu kan. Daika yang flash tadi dia corak dia bagi aku biasa je kan. Main dekat strong okey lah. Main dekat Miracle ni, ya Allah, sumpah cantik. Ya Allah, dia punya perpaduan corak dia tu corak dia supaya ya Allah memang cantik gila lah. Kawan-kawan tengok memang cantik gila lah. Dia tengok, dan kepala dia kalau tengok berubah lagi lah. Siap ada jambul lagi kat belakang kan. Macam Jeep Across Measure tak silap aku, macam ada jambul kat belakang lah. Jambul kat belakang kan. Macam korang buat rambut todak, ada jambul kat belakang. Memang handsome gila lah kepala dia ni kan. Di sini kalau korang tengok ada design body Miracle. Macam ada color timer dia stay lagi di situ. Dan stay lagi ada warna corak galaksi. Dan armor dia tu lebih ke sikit lah, lebih ke macam bentuk elektrik lah. Mungkin Miracle ni lebih ke kecepatan lah. Mungkin Di sini ada armor belah kiri dia memang keren. Memang
cantik gila kalau korang tengok lah. Dia lebih ke metalik, biru metalik. Biru metalik macam tu lah kan. Memang style gila lah kalau korang boleh tengok tu kan. Ini penampakan belakang dia memang tak nak kata apa lah. Ni belah kanan dia tu. Jadi belah kanan dia sama, tak ada armor. Cuma corak dia tu tak simetri dan berlainan lah. Dan sini gaya Ultraman Decker Miracle. Kalau tengok dia sedang menahan serangan biru lagi. Dia sedang serang dia yang dia tahan pakai satu tangan je. Dan tu ataupun gaya dia lah, macam Cosmos lah kan. Di sini kalau tengok dah lengkap. Ada ketiga form utama bagi Ultraman Decker lah. Jadi memang semua form dia cantik-cantik kan. Paling aku minat Miracle. Tak usah diperdebatkan, memang Miracle paling cantik lah. Okey, di sini Ultraman Decker akan tayang pada 9 Julai 2022. Jadi 9 Julai 2022 lah. Okey. Jadi 2020 nanti, sekarang ni dah bulan nak masuk bulan 4 dah, esok dah bulan 4. Aku rakam ni 31 April. Aku rakam ni 31 April. Jadi dia keluar ni Julai 2022 lah. Okey. Jadi sama-sama kita nantikan lah kan. Kalau trigger kan bulan 4 dia keluar semua info dia. Tapi kali ni lebih awal, subuh raya reveal awal. Jadi macam tu lah. Okay. Lepas tu aku akan bahas pula sinopsis karakter Asumi Kinata dengan juga sinopsis cerita dia lah. Jadi mari kita mulakan pembahasan sinopsis lah. Okay, mari kita mulakan lah sinopsis cerita dia. Okay, sinopsis cerita adalah inilah, ancaman kaiju telah mula menghilang dan bumi sekali lagi berada dalam keamanan. Manusia pula menuju menara air angkasa. Lepas dan pada masa yang sama, kekuatan kumpulan anti kaiju mereka telah mula melemah setelah lama berada dalam keamanan. Ini dalam bahasa Melayu Jadi maksud dia macam ni lah. Ancaman raksasa semua dah hilang di tempat mereka. Lepas tu bumi sekali lagi berada dalam keadaan yang aman. Memang aman gila lah bumi masa tu kan. Manusia pula menuju ke menerokai angkasa lah. Jadi manusia telah berfikir untuk menerokai dan menjelajah angkasa. Dan pada masa yang sama, anti kaiju mereka telah mula melemah. Dan pada masa yang sama juga, kumpulan anti kaiju ataupun kumpulan kumpulan pertahanan lah macam Gak Select ni telah melemah lah kan. Tentunya dalam era baru ni, makhluk misteri terapung dan di angkasa yang dikenali sebagai spare mula menyerang bumi lah. Dalam era jalan diceritakan bahawa makhluk misteri yang terapung iaitu spare mula menyerang bumi. Spare tu yang aku dah beritahu lah, UFO biru tu lah kan. Tentunya manusia telah terputus hubungan dengan angkasa dan perlu hadapi masalah ini sendiri. Jadi manusia memang dah ada masalah, lepas tu dia perlu hadapi masalah spare tu sendirilah kan. Serangan spare ini menyebabkan kehidupan Kanata Asumi dimainkan oleh Hiroki Matsumoto berubah menjadi huru-hara. Dan disebabkan masalah yang dibawa oleh spare-spare semua tu menyebabkan hidup Asumi Kinata dia menjadi huru-hara dan memang sangat huru-hara gila. Lepas tu kehancuran berleluasa berlaku dan serangan kaiju merebak. Tanpa memikirkan tentang dirinya, dia menuju ke arah musuh dan bertukar menjadi Ultraman Decker lah kan. Tadi kata kehancuran berleluasa dan kaiju serangan raksasa dah semakin menyebar ke banyak tempat yang dah hancur lah. Tanpa memikirkan tentang diri dia sendiri, dia terus berubah menjadi Ultraman Decker dan melawan raksasa yang mencuba menghancurkan tempat dia sayang dah. Setelah menemui cahaya Decker dalam dirinya, Kanata bersumpah untuk mempertahankan kehidupan manusia dan menyertai kumpulan Gak Select yang kini telah ditubuhkan kembali sebagai squad anti-spare. Menjadi ahli terbaru, Kanata dan ahli-ahli yang lain juga sama tidak berpengalaman bekerjasama untuk menentang musuh hebat ini. Jadi bila dia dah jumpa cahaya atau Ultraman Decker ni, Kanata bersumpah, dia kata untuk mempertahankan kehidupan manusia dan menyertai kumpulan Gak Select. Dia bergabung dengan Gak Select yang Gak Select yang telah ditubuhkan untuk menghentikan ancaman spare ni lah. Dan dia jadi ahli baru lah dari dalam Gak Select tu lah. Kanata dan ahli-ahli yang lain juga sama tidak berpengalaman lah. Jadi dia berkatakan bahawa Kanata dan juga member-member yang lain semua tak berpengalaman. Semuanya baru-baru masuk lah. Tapi mereka bertekad untuk berlatih dan untuk menjadi pasukan yang boleh mempertahankan bumi daripada ancaman spare lain lah. Okay. Jadi itulah sinopsis bagi karakter Asumi Kinata dan juga
sinopsis cerita lah. Jadi aku akan tulis di papan ni, korang kalau tengok korang boleh baca lah setiap perkataan itulah. Jadi kalau korang boleh korang recap balik lah. Aku memang cakap laju sebab aku record ni time nak maghrib. Jadi aku kena cepat lah. Jadi kena fast lah, supaya maghrib tak datang lah. Sebab lagi aku nak solat maghrib lah. Okay, lepas tu itu sajalah kot bagi aku. Dan aku lupa satu lagi perkara lah. Ni lah, Ultraman Deka akan tayang pada 9/22 yang aku cakapkan tadi, jam 7 pagi lah, mungkin di Ultraman Official. Dan juga main dan staff dia juga sutradara dia iaitu Masayoshi Takesu, dan komposisi series dia iaitu Choshizo Nemoto dan Junichiro Ishikiya. Sutradara tu yang Masayoshi Takesu tu sebelum ni dia pernah memain dia pernah jadi sutradara utama di series Ultraman RB. Jadi korang boleh tengok, mungkin akan sambung sedikit lah gaya pertarungan dia dengan gaya pertarungan dia ni macam RB lah. Jadi korang tengok agak sama lah nantinya kalau korang tonton RB lah kan. Jadi itu sajalah kot pembahasan aku tentang Ultraman Deka di sinopsis dia sedikit lah. Jadi ini adalah info yang aku dapat sampaikan lah. Jadi untuk kes-kes yang lain masih lagi belum beritahu lah. Okay, jadi itu saja bagi aku dan info-info bagi aku lah. Jadi korang buat saja apa yang patut dia buat. Subscribe tu yang paling penting lah. Okay, jadi kita berjumpa lagi di channel stay lagi di channel ini. Di video lain masih lagi di Amai Teku channel lah. Okay, Assalamualaikum, selamat bye bye Deka.